2015 daripada pandailah kamu. Dia kata apa? Ini merupakan satu ugutan kepada calon-calon yang bakal-bakal yang nak melawan presiden ni. Sebab dia kata apa? Pemimpin UMNO yang punya pendirian bertentangan dengan parti diingatkan bahawa watikah pencalonan masih terletak di bawah Presiden Datuk Ahmad Zahid Hamidi. Tuan-tuan rasa kenapa Nazri buat tindakan ni? Tuan-tuan rasa kenapa Nazri buat tindakan ni? Sokong balik PM. Dia dah tembak dah Zahid. Dia dah pergi U-turn, pergi sokong Hishamuddin. Nak tak nak, dia tak ada tempat lagi lepas ni tuan. Dia tak ada tempat lagi lepas ni. Sebab itu dia nak bawa anak dan juga isteri dia sebenarnya berhijrah ke Paris. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, itu isteri yang kedua. Isteri ketiga Nazri, isteri muda dia. Okey, saya cerita malam inilah. Malam ini kita buka cerita. Nazri ni, itu adalah isteri ketiga, anak isteri yang ketiga. Nadim semua tu anak isteri yang pertama. Dia ada isteri kedua yang tak ramai orang tahu. Dan isteri kedua itu sebenarnya masih lagi isteri beliau. Tak ramai orang tahu cerita ni. Isteri kedua tu masih lagi isteri beliau, tetapi tidak dilayan macam isteri beliau. Yang ketiga ni dia layan macam-macam tuan-tuan. Oh, bagi macam-macam dia bagi. Sampai nak bawa pergi Paris, anak nak berhijrah lah, nak pergi ke sana. Dia orang sebenarnya nak berhijrah dah. Keluarga itu dah nak berhijrah ke sana dah. Tapi yang kedua tu dibiarkan tergantung tidak bertali. Nazri, betul ke tak betul? Wartawan sila tanya Nazri, apa jadi dengan isteri yang kedua? Dia tak ceraikan lagi isteri kedua tau. Isteri pertama dah cerai lah, Mak Nadim semua tu. Dah lama dah cerita tu. Isteri kedua for more than 20 years. Isteri kedua lebih daripada 20 tahun dia tak cerai lagi. Dia gantung tak bertali. Sebab apa dia tak gantung tak bertali? Saya tahu cerita dia, tapi tak payahlah cerita peribadi orang kat sini. Cuma saya nak pesan kepada Nazri. Ini pembalasan Tuhan lah Naz. Panggil Naz lah, Bang Naz. Hang umur dah 67 Naz. Dah masuk 70 dah. Tak payah berlagak macam orang muda lah kan? Bini hang yang nombor 3 tak apalah, itu bini yang sah, kita terima. Jangan salahkan bini yang nombor 3 tu, tapi bertanggungjawab dengan bini nombor 2. Kalau rasa tak mampu, which is unlikely tak mampu lah, lepaskan dengan cara yang baik. Kalau rasa mampu, bagi nafkah yang sebetulnya. Saya tahu cerita-cerita tu semua. Kita tahu what's going on inside. I know, I have the information. Tapi tengok bila kita anaya orang, doa orang yang teranaya ni sangat makbul Nas. Tengok apa yang berlaku kat Hang sekarang ni. Bila Zahid kata itu lompat, Hang pergi lompat dulu. Lepas Hang lompat, masa awak lompat, apa yang berlaku? Rupanya Zahid tak ikut. Lepas tu bila Hang pergi marah Zahid dapat 3.8 juta, Hang tak dapat apa. Sekarang ini bila Hang sokong Hishamuddin, tarik sokongan yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, Zahid pergi balik, pergi talah Hang daripada belakang. Doa orang yang teranaya Naz amat makbul. Jangan anaya orang tu je. Nazri, hubungi isteri anda itu kan? Hubungi isteri anda tu. Kesian dia kan? Kalau tak nak, lepaskan secara baik. Tak baik anaya orang tu je. Okey. Yang isteri yang ketiga ni tak apalah, itu yang sah, tak apa. Ini yang kedua pun sah, yang ketiga pun sah. Dua-dua sah, tak apa. Tapi kalau rasa tak nak yang kedua tu, lepaslah cara elok. Lepas cara elok. Itu je pesanan. Jangan. Kalau nak hidup selamat lepas ni, tak nak, jangan anaya orang. Itu je cara dia. Paling mudah. Jangan anaya orang. Okey, panjanglah cerita pula kat Abdul Nazri ni. Okey, balik kepada cerita UMNO tadi. Nampak tak tuan-tuan? Nazri sekarang sendiri kata dah buat sokongan kepada PN. Kenapa? Ugutan daripada Tajuddin Rahman. Lepas ni kau tak jadi calon. Sebab itu dia orang dah berkira-kira kenapa nak pergi pindah ke ke Perancis, ke France. Kenapa nak pergi pindah ke France dah sekarang? Memanglah anak dia lahir kat sana kan. Doesn't matter. But point is, kenapa ada perancangan tu? Ini escape plan. Escape plan dia. Nak escape plan dia ni. Kalau tak ada jadi calon, apa akan berlaku? Kalau tumbang kerajaan, apa akan berlaku? Now, the thing is, kita kena faham satu perkara. UMNO sekarang ini sebenarnya dah trap orang-orang yang dia anggap dah betray dia. Dia tahu orang-orang yang akan betray dia dah trap. Hishamuddin,
We are talking about Nazri. We are talking about geng-geng yang sekarang ini menteri-menteri. Diorang dah dibagi ultimatum. Dah dibagi ultimatum. Kita tengok tadi daripada surat khabar utusan tadi. Dah dibagi ultimatum. Apa ultimatum dia? Sokong Zahid atau kamu tidak akan jadi calon dalam PRU yang akan datang. Kenapa pemilihan parti ini berjaya ditunda ke Mei 2023, ke next year lah, 2023, bukan next year. Itu merupakan checkmate kepada geng-geng yang mana nak memberontak kepada Zahid ni. Checkmate tuan-tuan. Checkmate dah. Kenapa checkmate? PRU akan berlaku sebelum pemilihan parti. PRU akan berlaku sebelum pemilihan parti. Tuan-tuan ingat, kalau Presiden tak bagi watikah untuk diorang bertanding, diorang boleh bertanding ke atas tiket UMNO? Diorang tak boleh bertanding atas tiket UMNO. So akhirnya mereka yang betray ni terpaksa pilih antara 3. 1, lupakanlah politik. Kedua, mereka kena menyertai Bersatu atau parti-parti lain. Ketiga, kena merangkak balik pergi jumpa dengan Zahid. So dalam game ini Zahid dah menang. Baru kita nampak permainan kan. Okey, adakah PN akan tarik diri daripada UMNO akan tarik diri daripada kerajaan PN? Jawapan mudah saya akan. Tapi dengan syarat saya kata tadi. Apa syarat dia? Syarat dia mudah saja. Syarat dia, Perdana Menteri itu perlu datang daripada UMNO. Perdana Menteri itu perlu datang daripada UMNO. Barulah UMNO akan tarik diri. Kalau kita kata Perdana Menteri itu datang daripada UMNO, barulah UMNO akan tarik diri dan UMNO akan menyokong. Siapakah Perdana Menteri? Tak kisahlah, itu saya kata itu. Itu kita kata Hishamuddin. Kalau Hishamuddin berjaya take over UMNO, tapi nampak gayanya Hishamuddin tak berjaya take over UMNO, siapa akan jadi Perdana Menteri selepas ini? Doesn't matter. Dia akhirnya yang penting dalam kerajaan tu sekarang ni Bersatu di atas, sekarang ni UMNO di bawah. Dia nak terbalikkan je. Sebab BN alone tak cukup. Setakat 42, 41 kursi tak cukup. Dia perlukan Bersatu, GPS, Parti Sabah dan sebagainya. So akhirnya yang penting UMNO kena berada di atas, UMNO kena berkuasa. It doesn't matter lah setahun, mungkin katalah dia tak lama lagi UMNO naik. Dengan ini Muhyiddin Yassin, adakah Muhyiddin Yassin akan meletak jawatan? Ada possibility. Dengan ini tak meletak jawatan, dia tak boleh meletak jawatan. Dengan ini dia kata saya melantik timbalan Perdana Menteri saya XYZ daripada UMNO. Bulan depan, lepas itu dia kata dengan ini saya meletak jawatan, bukan meletak jawatan, melantik timbalan Perdana Menteri saya menggantikan tempat saya kerana faktor-faktor kesihatan. Cirit-berit hari itu telah memudaratkan usus saya. Esophagus kat sini kan, usus saya, contoh lah, apa-apalah, apa-apa alasan tak kisahlah, mungkin dah tua ke apa ke, doesn't matter lah, doesn't matter. Kan. Alright. Jadi benda itu yang akan memberi kesan dan impak kepada UMNO dan juga keputusan-keputusannya. So, ke mana lepas ni? Apa peluang Datuk Seri Anwar Ibrahim? Masih ada peluang ke tidak? Dia macam ni lah tuan-tuan. Anything is possible in politics. And anything is possible in politics. UMNO sendiri kata pun memang dia tak nak ambil sekarang. Kalau tuan-tuan perasan, sebenarnya UMNO bagi hint tadi. Memang dia tak nak ambil sekarang, dia kata. Tetapi tak nak terpaksa. Tak nak terpaksa dia buat sekarang. UMNO dah bagi hint tadi. Tuan-tuan ada baca tak? Ni saya bagi hint. Jadi kat sini dia bagi hint. Alasan mereka sudah sampai masa UMNO perlu ketuai, walau ramai berpendapat sekarang bukan masa yang sesuai. Nampak? Nampak? Jadi nak kerjasama lah, konon jajaran baru lah, apa semua tu. This is very interesting sebenarnya. Satu move yang, kalau berjaya lah move ni Zahid buat, saya rasa dia adalah suatu benda yang, saya respect lah. Serius saya kata, saya respect dengan Zahid. Apa motivasi utama kenapa Zahid perlu buat ini secepat mungkin? Ini motivasi utama dia. Penghujahan kes Zahid 5 Ogos ini. Penghujahan kes Zahid adalah 5 Ogos ini. Jadi tuan-tuan, penghujahan ini akan menentukan prima facie ada ke tidak. Lepas prima facie panggil untuk membela diri, lepas itu dia dapati bersalah atau tidak. By the end of this year, pada hujung tahun ini, kita akan dapat tahu sama ada Zahid bersalah atau tidak. Crucial, penting
untuk take over sekarang atau secepat mungkin sebelum keputusan ini ditentukan. Kalau tak, rakyat susah nak percaya, tuan-tuan. Rakyat susah nak percaya. Hai, entahlah, susah nak kata-kata sekarang ni kan, apa yang berlaku. Tapi itu yang berlaku, itu suasana, itu keadaan. 5 hari bulan baju saya ni tutup. Tarikh last second batch order. Dia ada baju putih dan baju hitam. Boleh hubung WhatsApp atau SMS 0146402434. Siapa nak menderma juga boleh hubungi nombor WhatsApp nombor tersebut. Baju pendek warna putih dan juga hitam ni saiz dia S sampai 5XL dan lengan panjang S sampai 3XL sahaja. Jadi kita buat penghantaran pada untuk first batch 15 hari bulan itu dah tutup. Tapi second batch kita akan buat penghantaran pada 30 hari bulan ini untuk second batch punya penghantaran. Okey tuan-tuan. Macam cerita kita pada malam ini. Kesimpulan saya kata, kalau berjaya move ini, saya kena tepuk tangan dengan Zahid Hamidi lah. Saya kena tabik spring kat dia. Kan? Dia berjaya memperbodohkan ramai orang. Sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.